Baik, kita bersama di Rampai Pagi untuk pertemuan kita pada hari ini. Kebiasaannya kalau waktu-waktu biasa, kita ni sibuk untuk menyediakan anak-anak sarapan pagi ataupun sarapan sebetulnya dan juga makanan untuk mereka setelah pulang daripada bersekolah. Tapi di musim cuti persekolahan, kebanyakan kita ni menganggap ia satu perkara yang biasa saja ataupun lebih baik ni katanya daripada hari-hari biasa. Tapi akan tetapi tanpa kita ni sedari, banyak entah ke mana usin ketenia itu hilang di musim cuti persekolahan. Mengapa? Jadi untuk menjawab persoalan lebih kita, kami bawakan bersama di hari ini bagi segmen motivasi kewangan, Intan. Ya, dan kita akan bersama dengan Puan Afiza Osili, pakar kewangan kita untuk bicara mengenai dengan merancang kewangan semasa cuti sekolah. Selamat pagi Puan. Selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik. Khabar baik. Baiklah, ini mengenai dengan merancangan kewangan cuti sekolah, di mana merancang kewangan semasa cuti sekolah ini amat penting supaya perbelanjaan terkawal dan tidak menjejaskan bajet bulanan, terutama sekali jika Auda mempunyai anak yang aktif dan juga banyak aktiviti yang diadakan pada tempoh cuti persekolahan ini. Jadi kita membawakan bersama dengan Afiza Osili ini untuk bicara mengenai dengan perkara ini. Jadi ni Puan mengenai dengan perkara ini. Mungkin boleh Puan kongsikan mengenai dengan topik kita pada pagi ini sebagai mukadimah. Silakan. Okay. So, jadi topik hari ini memang sengaja saya pilih sebab cuti sekolah akan tiba menjelang. I think beberapa hari lagi, right? Betul. Yeah. So, ada dua langkah yang perlu kita ni berjaga-jaga semasa cuti sekolah. Okay, salah satunya memang selalu saya sebut membuat bajet perbelanjaan. Ini yang paling penting juga. Sebabnya ia memang lain daripada macam kalau raya lain, puasa lain, ini cuti sekolah pun lain. Dan yang kedua adalah salah satu yang mungkin kita ni boleh buat untuk cuti sekolah yang indah panjang, pendek saja, utamakan pengalaman berbanding barangan. So dua ni adalah topik yang saya akan sebut dengan lebih lanjut lepasan ini lah. Itu dengan ada beberapa langkah yang dapat dikongsikan, iaitu membuat bajet perbelanjaan dan juga utamakan pengalaman berbanding barangannya. Dan seterusnya ini Muammar. Baik Puan, sebagai permulaan mungkin dapat lebih kongsikan lagi mengenai dengan bajet perbelanjaan kita ni khusus bagi musim cuti sekolah ini. Okay. So masa musim cuti sekolah banyak perbelanjaan akan menaik. Okay. Terutamanya ada 4 yang akan naik, makanan dan snack, sebab masa ni anak kanak-kanak di rumah kan, jadi diorang pun macam kok makan makan dari segi snack lagi, mau aiskrim, mau keropok apa, dan diorang kalau diorang melihat TV apa kan, jadi snack itu memang lebih kerap habis, kemestian sama awal habis apa. So itu adalah salah satu yang akan habis, sama yang kedua adalah aktiviti dan hiburan. Yang ini macam banyak kata ni pikir sementara diorang cuti sekolah ni apa aktiviti sama hiburan dan betul. Selalunya akan mengantar macam anak-anak ada tempat macam kiranya yang lebih terpaksa berbelanja lebih dari sini. Yang ketiga pengangkutan juga, okay. Yang keempat adalah wang tambahan. Baik, ada 4 perkara yang kita akan sentuh makanan dan snack, aktiviti dan hiburan, pengangkutan dan wang tambahan. Kalau dilihat juga Puan, memang makanan dan snack ini anak-anak pastinya ada saja dimakannya, dari makanan pagi, ke tengah hari, ke petang, malam pun ada lagi. Sebelum tidur high tea lagi ada sebelum high tea. High tea katanya. Tapi makanannya berat-berat. Jadi berbahaya kepada anak-anak. Dan nampaknya mungkin perbezaan ini je Puan, tadi Puan dah menyentuh tentang kalau hari raya dan juga sebagainya. Hari raya kita ni tahu, kita ni fokus kepada barangan-barangan tersebut mengenai dengan hari raya. Tapi kalau musim cuti persekolahan, anak-anak di dalam rumah sahaja. Payahkan keluar. Kalau keluar pun mengeluarkan Husin. Kebelak wayang dan apa semua. Jadi ada perkara berkenaan. Untuk seterusnya Intan, mungkin ada lagi kan dikongsikan ni. Ya, mungkin boleh dikongsikan ni Puannya mengenai yang telah disebutkan, iaitu membuat perbelanjaan dari segi aktiviti dan juga hiburan. Jadi di sana kita ni bolehlah membuat macam untuk memberi pendapat kepada anak-anak. Mungkinnya kita ni piknik. Piknik
ndak memerlukan duit banyak lah. Mungkin macam barang-barang di rumah saja. Paling-paling pun orang sandwich. Betul. Kalau Indah pun hiking memerlukan tenaga. Jadi dari yang ni kata ni dapatnya orang, diorang dah hyper sangat di rumah, dapat menggunakan tenaga diorang bersukan di eco corridor ke apa. Sana ni benda-benda yang orang memang Indah mengeluarkan banyak duit daripada daripada macam lihat movie ke apa tu ini. So ni benda-benda yang sebanyak macam kalau kita ni boleh elakkan macam bahlainya hari ni kita ni arah eco corridor example. Esok arah stadium macam supaya keep it fresh. Diorang ni memang dah suka balik benda sama kan. Okey, mungkin kalau bisa Bandar Kucharea mau macam tu. Kalau Indah pun kita ni hiking lah. Dari sana kita ni pun membuat diorang healthy lifestyle lah jua. So diorang Indah kan seek for macam melihat movie saja di ataupun kan orang berbelanja sama macam mana apa tu hangout sama kawan diorang apa. So benda-benda tu macam in a sense diorang Indah akan mencari benda ni sudah diorang basal lah. Tepat sekali ya. Jadi meluangkan masa dengan mengadakan aktiviti dan juga hiburan yang tidak mengambil maksud kita tidak memakan kewangan yang agak besar lah ya. Tapi kadang-kadang kan kita ni kalau pasal ni beraktiviti, kadang-kadang kita ni makan di restoran sebab baru saja dikeluarkan, kita ni masukkan balik. Jadi itulah ya. Tapi itulah antara yang tadi kena bagi idea ya untuk macam mana untuk kita ni dapat membuat perbelanjaan agar kawan kita ni tu indahnya tadi terkeluar daripada bajet yang sebenarnya. Kalau tadi menyentuh mengenai dengan aktiviti dan hiburan, dan sekarang bagaimana pula dengan membuat bajet perbelanjaan dari segi pengangkutan ataupun transportation ni? So dari segi pengangkutan, ani memang meningkat juga sama masa Ketani Raya ataupun puasa. Sebab biasanya kanak-kanak ni kan durang macam kadang-kadang maknya aku kan arah cousinku macam tu ataupun arah kawannya apa. So macam Ketani punya pengangkutan tu ke rumah saudara mara, taman permainan ke ataupun pusat jagaan harian. Ani kalau bagi anaknya yang masih lagi damit kan. Sama kadang-kadang memanglah kita ni dapat elakkan diorang ni mau aku lepak sama kawanku tempat pusat membeli belah pun ada juga. Jadi yang ni memang kita ni mesti tahu dan kita ni orang bajetkan lebih ke pengangkutan sikit. Sama je macam tadi kan hiking apa tu. So itu pun masuk Ketani Indah berbelanja dari aktiviti sama hiburan, tapi ia pengangkutan mestilah masih ada kan tu pasal minyak kan tu kan mengantar ke sana juga. So dari itu pengangkutan ni memang lagi banyak bajetnya masa masa cuti sekolah ni. Salah satunya. Baik, begitulah ya cara kita ni. Dalam segi pengangkutan tersebut bagi kita ni biasa saja tu. Tapi nampaknya bila sudah dihuraikan oleh Puan Fiza sendiri, perlu untuk kita ni fikirkan kerana tempat-tempat berkenaan bukannya hampir dan kadang-kadang di musim cuti persekolahan inilah di jalan raya banyak kesesakan lalu lintas. Ini boleh memakan lagi masa kita ni. Maklum sajalah aircon di on, patah lagi mencajing lagi apa semua. Jadi walhal cara sedemikianlah ya penting untuk kita ni menyentuh. Baik, untuk seterusnya tadi Puan ada menyentuh tentang wang tambahan. Jadi mungkin dapat dijelaskan mengenainya. Jadi yang ni bolehlah macam semasa diorang cuti ni kita ni mau terapkan orang kelakuan yang baik arah diorang macam membersihkan rumah tu. Jadi kita ni membuatnya orang bagi insentif pada diorang. Kalau di bahasa Brunei bagi upah. Bagi upah. Nyalai memanisi. Memanisi lulus tu. Lain je kalau kau buang sampah aneh. Jadi macam kalau bagi stiker ke apa kali sudah tahu okey 50 sen ke RM1 ke sehari. So dari sana salah satunya boleh menerapkan orang good behavior lah jua sama boleh menolong diorang lah sudah basar nanti macam aku tahu macam mana akan buat ini apa itu ini membersihkan itu ini. Kalau disuruh pun karang indahnya orang no mau tapi ini at least diorang ada motivasi dari segi keuangan. Jadi kalau itu Indah berat hati lah diorang macam okey boleh juga kalau
apa tu parents out there, durang rasa macam mau menyimpan macam duit karangnya kan berbelanja ya, kan mau beli mainan ya apa. So dari sini kata ni beritahu durang. Okay. Barang yang membersihkan rumah apanya, duit yang you dapatannya dari sini, you pikir berapa yang you need duitannya, ani yang akan dibawa kalau you kan lepak di luar. Jangan memberi duit tambahan kalau sudah banu. So durang tahu macam okay. Dengan itu durang pun tahu macam mana payahnya kerja dengan membelanjakan. So dari sana macamnya dorang okay, kalau aku akan beli wayangnya apa ringgit, apa yang perlu ku buat macam tu. So dorang sendiri memikir dan akan faham mengenai nilai duit tu. Pasal dia juga kata ni mau macam bagi saja duit dan dorang dah tahu nilainya. Murah je yang anaknya. Dorang punya sana sih dah sama minta cuma mau saja. bagi. 10. So daripada tu macam okay, macam lai cuti sekolah ni kalau kau kerja sama mama, ani berapa mesti komplit lah. Jadi duit tu kata ni Indah kontrol lah, macam mau beli apakah ataupun okay, kalau kan beli snack, ani caranya. Jadi ia punya duit itu Indah semua macam tertarik daripada ibu bapa kan membuat untuk ia punya makanan dan snack juga, aktiviti dan hiburan juga. Macam sekiranya kalau durang kan mau keluar daripada rumah apa, at least durang dapat guna duit ani lah. Ani especially untuk kanak-kanak yang mungkin dalam year 5, 6 cato sudah bapa yang pandai memang selalu sama kawan dorang apalah. Kalau yang kanak-kanak memang tidak faham. Kalau year 5 ni tahun mungkin dikatakan year 5 ni yang umur 10 tahun. Jadi malah juga kalau dilihat juga puan ya, kalau dari tahun pertama kali, tahun dan juga tahun kedua, anak-anak ini juga diajar mengenai dengan dolar ataupun ringgit lah ya. Jadi sekurang-kurangnya daripada sana anak-anak tahu RM1 ini apa harga nilai RM1 ini, apa dapat dibali dan juga sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya anak-anak lebih mengetahui di masa akan datang. Indah membelanjakan ataupun membazir duitnya dengan sedemikian. Dan menarik juga sebetulnya dengan kita sentuh hal-hal sedemikian jawapan. Kerana ibu bapa zaman sekarang ini, zaman sekarang ini ibu bapa zaman sekarang ini kita ni mudah memanjai anak-anak. Dilihat saya anak-anak mau kanan ni balikan. Datang ke kedai, anak-anak terus saja mengambil barang itu, simpan dalam bakul. Simpan dalam bakul. Tapi Indah mengetahui harga barangan berkenaan, nilai harga berkenaan sudah di rumah, entah ke mana barangan itu. Dan juga dimakan. Ya, lepas sekali. Kalau macam tu, saya sarankan bolehlah macam semasa anak tu ambil. Berapa nilai? Kalau kau dapat sabut, baru mama bapa balik harganya. Macam tu. Kalau sudah ya tahu, ani RM2, ani RM5, RM5.50 apa. Okay. Sudah ya tahu sudah anda tu next cuti sekolah. Budgetmu RM10 saja. Budgetmu RM5. Dalam RM5 ni you beli apa? Campur. So dari sana diorang akan buat macam calculation lah. Dengan itu macam menolong juga parents supaya diorang Indah berbelanja lebih. Pasal kadang-kadang kan kadang-kadang ni macam diorang dah faham ambil boleh sampai 20-30 sekali beli. Jadi betul sekali Muammarah dan juga puan, dengan adanya kita ni membuatkan menghadkan bajet mereka ini dengan kita memberi wang tambahan atau perkhidmatan ini, mereka akan lebih menghargai nilai kawan tersebut dan juga mereka akan ngalihnya aku dapat duit aninya. Jadi diorang lebih lagi menghargai lah ya macam mana untuk membelanjakan kewangan penduit yang mereka perolehi menerusi wang tambahan yang mereka lakukan dengan membersihkan rumah dan juga sebagainya. Dan seterusnya ni puan ya, bagaimana pula utamakan pengalaman berbanding barangan? Mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita. So, dalam topik yang ini utamakan pengalaman berbanding barangan, okay? Prioritize experience over goods lah maksudnya. So, ada dua, iaitu
pilih salah satunya pilih aktiviti berfaedah untuk anak kita ni. Sama yang kedua aktiviti yang ada di rumah. Dua ni yang akan saya sentuh lah. Jadi saya sentuh dulu yang pertama, iaitu pilih aktiviti yang berfaedah. So pilih aktiviti berfaedah ni adalah macam membawa diorang ke pusat-pusat sejarah untuk mengetahui pasal Brunei. Jangankan tahu pasal negara orang lain, tapi negara sendiri kita ni dah tahu apa historinya apa. Pasal banyak kan, macam di bandar ada pusat sejarah, ada kalau indah pun perpustakaan. Macam lihat kan, ni dulunya mama masa akan belajar sini. Macam tu. And then lihatkan diorang buku, so diorang pandaikan membaca apa, ataupun macam pusat yang educational. Okay, bukan bermaksud macam tuition ke apa. Ni macam orang macam OGDC ke apa yang mungkin akan menarik interest diorang. Kalau Indah pun macam workshop, macam kadang-kadang ada kanak-kanak diorang kena offer macam ada ICT punya program ke masa cuti sekolah apa. So dari sini macam kalau kita ni kerja mau macam anak kita ni membuat macam melihat TV saja ni orang baik tak hantar ya rakor ni lah sama juga macam balik lepas balik tanya apa yang you belajar lah, so at least ada skill upskillnya lah ni orang macam itulah. Dan itu mengenai dengan aktiviti berfaedah ya, di mana bis kita boleh membawa anak-anak yang sedang cuti persekolahan ini ke pusat sejarah, iaitu muzium, perpustakaan ataupun pusat pendidikan. Dan ini rasanya tidak mengambil tidak dapat mengambil memerlukan kewangan yang banyaklah ya, kecuali pengangkutan lah mungkin. Pemuda saya nyingkut tadi, pengangkutan memang kecuali kalau kita ni mencuba perasaan pengalaman bersama anak-anak menaiki bas ya. Itu pun boleh juga macam lain macam mana ni, macam kalau macam mana kalau kan naik bas mungkin macam bagi diorang sikit sebanyak orang street smart lah. Betul. Dan kalau tidak silap beberapa tahun yang lepas, kalau tidak silap ada aktiviti daripada pusat sejarah ya, kalau tidak silap mereka daripada stadium tertutup menaiki bas untuk mengelilingi bandar Seri Begawan. Jadi itu satu pengalaman yang menarik ni sebenarnya. Malah kita ni pun tidak ada ni berkenaan, jarang sekali untuk kita ni mengikutinya ya. Baik, untuk seterusnya Puan, kita hanya berbaki dalam masa 7 minit. Jadi teruskan bersama dan Puan. Mungkin ada antara aktiviti yang di rumah pula dapat lakukan. So yang aktiviti di rumah ni more kepada bonding dengan ibu bapa. Bolehlah macam yang berkelah tu macam kata ni boleh juga ikut sama diorang memasak, melihat macam movie sama-sama. Apa kan dilihat tu. Macam pentingkanlah this bond macam diorang kan masih damit apa. Sementara tu kalau ada macam memang kita ni cuti ni orang public holiday kita ni buatlah macam memasak sama diorang ke, baking ke apa. So dari sana pun diorang sikit sebanyak mempelajari kita ni punya skill-skill ni juga tanpa kita ni sedari. Macam melihat filem ni macam kita ni mau diorang jadikan ketanian ni safe space juga kalau ada apa-apa begitu apa kan. So dari sini aktiviti di rumah anda perlu banyak benar apa saja barang di rumah tu ataupun macam boleh jom lihat YouTube. Ni orang melihat YouTube yang eksperimen, science eksperimen kah ni orang kalau sop ni macam mana buat sama-sama dengan anak, diorang akan appreciate ani more and then merangsang diorang punya minda semasa cuti sekolah. Tepat sekali ya, dan ini ada merupakan cadangan yang idea yang diberikannya oleh Puan Hafizah Husili itu dengan adanya aktiviti di rumah, contohnya macam berkelah, memasak, melihat filem. Adapun yang terkini jadi trend iaitu berkemah camping. Camping. Ya betul lah, dan ini sebetulnya dapat meningkatkan dari segi pengetahuan mereka dan juga kemahiran mereka sebetulnya. Walaupun bercuti tapi memberikan mereka ni pengalaman itu di mana belajar cuti sambil kita ni belajar santai. Pasal pengalaman itu lebih berharga daripada barangan yang dapat kita ni bagi dengan betul. Dan sekarang ini kalau untuk ditambah sedikit je Puan ya, sekarang ini ada projektor yang murah saja. Boleh dikatakan
mampu milik. Boleh kita menyaksikan bersama anak-anak di skrin besar macam menyaksikan di dalam wayang sendiri. Dan malah juga tanpa saya sedari, tanpa kita sedari, anak-anak sendiri mereka berani untuk mengikuti eksperimen-eksperimen. Sebagai contoh di YouTube ada eksperimen yang menarik lah, sains lah sebetulnya ya. Ada campuran minuman bergas dengan gula-gula mentos ini. Saya tanpa sedari, kalau saya sendirilah ya, anak di rumah tiba-tiba akan membalik dua benda ni dan tiba-tiba dibuka disimpannya. Jadi belajar betul. Jadi belajarnya dan sudah tu kalau ketanian tu tanya-tanyalah apa ni jangan mengapa ya? Jangan jual ketani macam lai messy ni. Macam tu. Pasal ni kira diorang punya curious mind. Betul. So apa yang ketani boleh buat adalah macam sementara tu bolehlah macam benda-benda macam ni ya sains projek apa yang diorang dapat lihat apa. So akan membuat diorang lebih appreciate-nya. Masuk ke cuti sekolah, aku buat ani. Mamaku menyuruh aku okeynya balian. Pasal banyaknya barang-barang yang ada tu adalah barang di rumah. Dia perlu membali juga. Betul. Jadi cukup menarik jadi sebetulnya. Baik, di penghujung ya segmen motivasi kewangan kita ini, Puan, mungkin ada tips dan juga kata-kata akhir bagi penonton kita. So, kata-kata akhir daripada saya adalah cara-cara untuk berjimat semasa cuti sekolah ada 3. Okay. Salah satu, yang pertama, macam saya sebut tadi mencari aktiviti percuma untuk anak-anak semasa cuti sekolah. Okay. Yang kedua, melibatkan anak-anak dalam perbincangan mengenai kos. Yang seperti yang saya sebut tadi lah, macam kalau diorang kan beli snack apa, berapa nilai, sampai diorang tahu apa nilainya apa tu. Dan yang ketiga, menggalakkan anak-anak ketani menyimpan wang dari kerja rumah yang ketani bagi untuk membiayai aktiviti yang diorang mau. Itu adalah 3 yang saya mau nyorang highlight untuk hari inilah. Alhamdulillah ya. Jadi itulah antara cara-cara ya untuk kita ni berjimat semasa cuti sekolah yang tidak memerlukan kewangan yang banyak ya, iaitu dengan mencari aktiviti percuma ya untuk anak-anak semasa cuti sekolah, melibatkan anak-anak dalam perbincangan tentang kos. Ini penting juga agar mereka ni tahu di mana bajet mereka. Contohnya tadi Puan bagi contoh RM20. Jadi mereka boleh memilih ataupun membeli barangan tidak melebihi daripada RM20. Dan seterusnya adalah menggalakkan anak-anak menyimpan wang dari kerja rumah untuk membiayai aktiviti yang mereka inginkan. Baik, penting untuk kita ni sama-sama memikirkanlah ya hal kewangan anak-anak ini ataupun hal ehwal anak-anak ini, kerana kita ni mendidik mereka ini tanpa kita ni sedari. Kita sebagai orang dewasa zaman sekarang ini, generasi Z lah yang kita ni lembut hati kita ni dengan anak-anak. Dia kita ni menyanggupi bis dia ni kan bersusah payah seperti kita ni. Kalau dulu kan membeli barangan tu mendiat saja. Beli makanan mendiat, dia cukup duit dan ada usen. Kalau sekarang ni anak-anak sabut saja diorang boleh belikan. Dia kata ni boleh belikan. Jadi itulah antara perbezaan zaman sekarang ini ya. Didik anak-anak ni daripada sejak dari kecil lagi melentur buluh biar dari rebongnya. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Afizah Husaini, itu pakar kewangan kita, telah pun menerangkan kepada kita ya mengenai dengan merancang kewangan semasa cuti sekolah dalam segmen motivasi kewangan. Terima kasih Puan. Ya, kita akan bersua lagi.